Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mulakan kelas kita. So, cikgu akan sambung dengan tajuk seterusnya iaitu superkonduktor. So, kalau awak semua tengok, untuk superkonduktor ini, perkataan super di sini sendiri dah menunjukkan bahawa ianya adalah satu konduktor yang sangat baguslah, di mana superkonduktor ini merujuk kepada konduktor yang teramat power lah. So, first kali kita berbalik kepada konsep. Kita tahu yang rintangan. Sekejap cikgu kecilkan sikit pen, besar sangat. Okey, so seperti yang kita dah belajar, kita tahu rintangan sesuatu konduktor adalah berkurang apabila suhu berkurang lah. So first tadi, sebelum ni awak belajar berkaitan dengan rintangan adalah faktor yang memberi rintangan, salah satunya adalah suhu. So sekiranya rintangan bertambah merujuk kepada suhu sesuatu konduktor itu juga bertambah. Maksud dia apa? Maksud dia semakin panas sesuatu konduktor, semakin tinggi rintangan. Sebaliknya, kalau suhu dia berkurang, menunjukkan bahawa rintangan dia juga ikut berkurang lah. So yang ni cikgu harap awak faham. So kat sini apa yang ditunjukkan oleh graf R melawan T di sini adalah apabila suhu berkurang, maksudnya daripada suhu yang tinggi berkurang, menunjukkan rintangan juga berkurang. Apabila sesuatu bahan seperti aluminium contoh dia, okey, dia akan menjadi sifar sebaik sahaja bahan tersebut disejukkan sehingga mencapai suhu genting. So, suhu genting ini berbeza-bezalah mengikut bahan. Contoh aluminium, dia akan sampai pada satu suhu genting apabila dia disejukkan. Dan pada waktu itu, rintangan dia akan drop terus ke kosong. So, jika rintangan kosong, suhu ini dipanggil sebagai suhu genting. TC, critical temperature. So, untuk suhu genting ini adalah keadaan di mana bahan itu telah menjadi superkonduktor. Kenapa ianya dikatakan superkonduktor? Sebab pada waktu itu rintangannya adalah bersamaan dengan kosong, maka arus yang mengalir dekat dalam konduktor tersebut adalah 100%, tidak perlu digunakan untuk mengatasi rintangan. Kita tahu rintangan di dalam konduktor adalah disebabkan oleh daya geseran di antara molekul-molekul, di antara molekul ataupun elektron-elektron dalam konduktor tersebut, menyebabkan tenaga elektrik yang sepatutnya digunakan untuk mengalihkan charge terpaksa juga digunakan pada masa yang sama untuk mengatasi ataupun untuk ditukarkan sebagai tenaga haba. So, pada bahan superkonduktor, balik pada superkonduktor, apabila superkonduktor itu bertindak sebagai konduktor yang dah menjadi super, di mana dia telah mencapai suhu genting, rintangannya adalah bersamaan kosong, arus yang akan mengalir di dalam itu adalah punca elektrik yang tidak boleh dihentikan dan dia akan mengalir di dalam konduktor tanpa kehilangan tenaga. Okey, kehilangan tenaga di sini adalah merujuk kepada kehilangan sebagai tenaga haba lah. Alright, so ini adalah kegunaan superkonduktor. Nanti video ni cikgu akan share, so awak boleh tengok. So kegunaan superkonduktor yang pertama adalah dalam penghantaran tenaga elektrik, di mana superkonduktor ini digunakan sebagai kabel. So bila kabel berintangan sifar, ini meningkatkan kecekapan penghantaran, so tenaga elektrik itu tidak mengalami kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Okey, yang keduanya dalam perangkutan, ini sangat common di negara seperti Jepun, di mana kereta api terapung diperkenalkan dengan menggunakan magnet superkonduktor yang kuat. So, ini pun cikgu akan share video. So, yang terusnya di dalam bidang perubatan. So, ini adalah MRI, Magnetic Resonance Imaging, di mana ianya menggantikan sinar X. Di mana apabila orang ni dimasukkan ke dalam MRI machine ni, dia akan boleh menghasilkan imej keseluruhan lah. So, yang ni pun cikgu akan share video. Yang ini juga adalah gegelung superkonduktor, di mana ianya digunakan di dalam transformer untuk menghasilkan injak naik transformer ataupun dalam alat-alat elektronik yang kecil supaya dia berkuasa tinggi dan dia tidak perlu mengalami kehilangan tenaga haba. So berbalik kepada graf superkonduktor. Kalau kita tengok, ini adalah graf rintangan yang biasalah. So apabila suhu berkurang, rintangan pun akan berkurang. Apabila suhu bertambah, rintangan bertambah. Tapi awak kena take note untuk graf superkonduktor, apabila suhu berkurang, bila dia mencapai saja suhu genting, dia akan turun terus ke bawah, di mana suhu genting menunjukkan bahawa rintangannya adalah bersamaan dengan sifar. So, kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan superkonduktor, boleh tanya cikgu. And at the same time, awak boleh baca modul lah. Okey.
So, itu adalah berkaitan dengan superconductor. Alright. So, untuk superconductor ni, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Okay, nanti kita akan sambung dengan next subtopik, litase siri dan juga litase lari. Untuk superconductor ini, dia lebih kepada highlight dia punya definasi, graf dan juga application. Okay, Assalamualaikum.